ulama menghimpunkan antaranya nyatakan ada 20 nama. Al-Ikhlas, Al-Tauhid, Al-Tajrid dan pelbagai nama sudah mencecah 20. Satu-satunya surah yang ada satu nama sahaja ialah surah Luqman. Luqman satu nama sahaja. Dia tidak ada nama-nama lain bagi surah ini. Surah As-Sajdah ada beberapa nama. Surah As-Sajdah, surah Alif Lam Sajdah dan surah Al-Kahfi ada dua nama kata ulama, iaitu surah Al-Kahfi dan surah Ashabil Kahfi. Maknanya kalau kita terdengar di luar sana ada para asatizah menyebut surah Ashabil Kahfi, itu juga betul dan tidak salah. Surah ini adalah merupakan surah Makkiyah. Surah dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran ini dibahagikan oleh para ulama kepada dua kategori. Satu yang disebut sebagai Makkiyah dan yang kedua Madaniyah. Makkiyah adalah singkatan daripada Makkah, Madaniyah singkatan daripada Madinah. Kenapa disebutkan Makkiyah? Kerana ulama dah tengok ada dua sahaja kategori dalam Al-Quran ini. Satu surah yang diturunkan pada sebelum Nabi berhijrah. Ketika Nabi berada di Makkah, 13 tahun Nabi berdakwah, usaha atas iman dan amal, masuk ke semua lorong, ketuk semua pintu dan berdakwah 13 tahun. Kuasa tak ada. Yang ada hanya lidah dan Quran. Nabi berdakwah. Maka ayat-ayat yang turun ketika berada di Makkah ataupun pada era Makkiyah ini, dia tidak ada ayat-ayat yang berkaitan untuk melaksanakan hukum hudud sebagai contoh, menceritakan tentang kenegaraan secara detail, kerana Nabi tak ada kuasa. Kalau turun ayat suruh sembahyang jemaah, macam mana Nabi nak buat? Sembahyang jemaah ni kena latih imam dan bagai-bagai lagi. Ayat tentang zakat sebab itu tidak difardukan di Mekah. Bahkan ayat tentang puasa pun, padahal puasa orang tak nampak pun. Tak ada orang nampak bahawa puasa kan. Sebab tu orang berlaku puasa pun dia berjaya dalam lakonannya, kerana susah nak tulis. Dia buat muka letih sini apa semua, padahal dia baru makan apa dalam kebun kelapa sawit ataupun dia kek plastik hitam. Tak boleh nak tulis. Tapi kenapa puasa tidak difardukan di Mekah? Kerana bila tak ada puasa tak boleh buat. Nak tengok anak bulan, nak istihadah hari raya, macam-macam. Kemudian ada zakat fitrah. Bila zakat fitrah mesti ada orang yang pungut. Kalau tak ada autoriti, tak ada kuasa, macam mana nak pungut? Sebab tu bila menceritakan surah-surah Makkiyah pada era Nabi belum mendapat kuasa politik ini, maka surahnya hanya fokus tentang keimanan, kisah-kisah umat terdahulu untuk dijadikan pengajaran. Dia tidak ada hukum-hukum secara spesifik yang disebut dalam surah tersebut. Tetapi surah Madaniyah, surah yang tertegak bila Nabi sudah meletakkan kuasa politik dan memegang kuasa. Nabi sudah ada kerajaan, Nabi sudah ada undang-undang piagam Madinah yang disebut sebagai piagam yang mempertahankan Islam. Famahma ikhtalaftum fi syai'in famurudduhu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam salah satu daripada piagam Madinah 124 kata silap saya, apa sahaja perselisihan yang berlaku di antara kamu, maka tempat rujuk untuk menyelesaikannya mesti kembali kepada Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kepada batang tubuh Nabi sendiri ketika Nabi SAW masih hidup, dan kepada hadis dan sunnah Nabi yang difaham oleh para ulama yang disebut warathatul anbiya. Jadi surah Al-Kahfi ini surah Mekah, surah belum ada kuasa politik, belum ada kuasa. Kalau kita jumpa surah yang cerita tentang zakat apa semua, itu surah dah ada kuasa. Contoh, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka, yakni harta orang-orang kaya, untuk membersihkan sebagai zakat, untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta mereka. Siapa yang nak ambil? Sudah tentu orang yang mempunyai kuasa. Siapa yang mempunyai kuasa? Sudah tentu kerajaan. Kalau tidak, tak boleh nak ambil, gaduhlah dengan orang. Maka orang yang ada kuasa mengambil. Maka confirm surah yang ini, ayat ini terdapat dalam surah Madaniyah, surah yang Nabi ada kuasa. Sebab tu kuasa ni penting. Sampai dalam pembahagian Al-Quran pun disebut ketika Nabi memegang tampuk kekuasaan, dan yang kedua Nabi tidak memegang tampuk kekuasaan. Maka surah Kahfi ini dia banyak kelebihan. Saya tak nak baca semualah. Kelebihan dia banyak yang disebut oleh Nabi SAW. Dan pernah satu hari Nabi bercerita tentang Dajjal, satu hadis yang panjang.
Nabi bercerita tentang Dajjal. Dan kalau Nabi bercerita tentang Dajjal, para sahabat memberikan fokus seolah-olah Dajjal akan keluar bila-bila masa daripada celah-celah pokok kurma. Sambil-sambil Nabi terang tentang Dajjal tu, sahabat akan keling tengok kiri kanan, pokok keluar Dajjal daripada celah-celah pokok kurma. Punya mereka menghayati bila Nabi bercerita tentang Dajjal. Dan Nabi sebut di akhir surah itu, dia kata, barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, yakni dengan Dajjal, maka bacakanlah kepadanya awal-awal surah Kahfi. Katakanlah Dajjal keluar. Dajjal keluar. Dan Dajjal ni memang akan keluarlah suatu hari nanti. Sebab hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal sangat banyak, sampai mencecah mutawatir dari sudut makna mutawatir. Maka kalau Dajjal keluar, baca awal-awal surah Kahfi. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, man hafizu asyra ayatin min awali suratil Kahfi usiba minad Dajjal. Sesiapa yang menghafal surah 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, maka dia selamat daripada Dajjal. Alhamdulillah, Kementerian Pendidikan sekarang sudah silibuskan. Dulu tak ada. Kepada pelajar tingkat ketiga, mereka kena hafal 10 ayat pertama daripada surah Kahfi. Dan pelajar-pelajar tingkat keempat, mereka di antara ayat al-fazam mereka yang ada di depan, saya tak sempat sebab dia baru bermula beberapa tahun baru kan. Jadi 10 ayat yang terakhir, 10 ayat terakhir pun ada hadis, 10 ayat yang pertama pun ada hadis. Dajjal ni memang kena minta jauh tiap-tiap hari. Tetapi Dajjal yang besar, yang sebab Dajjal banyak. Dajjal banyak, mencecah 30 Dajjal. Jadi dia akan keluar sekor pula, seorang demi seorang. Sebab Dajjal bukan binatang, Dajjal orang. Saya dulu waktu budak-budak dulu, orang cerita lah, kita tak tahu kan. Dia kata Dajjal ni besar sangat. Kalau dia masuk dalam apa? Dalam laut, dia punya air laut sampai marah pukul lari dia. Oh, punya pelikulara dulu punya cerita kan. Kemudian dia kata dia tangkap ikan paus, Moby Dick ke apa tu, dia boleh panggang kat matahari. Wah, kita pun imagine Dajjal ni besar, gergasi. Tak, Dajjal saiz manusia. Mungkin dia lebih besar sikit. Macam kalau Ali Gusti tu macam Undertaker ke, Big Show ke, macam tu je. Dia manusia juga, masih dalam bentuk kemanusiaan. Dia tidak melampau-lampau sangat besar. Dan dia pun keturunan manusia Dajjal ni. Cuma mereka yang dipanjangkan umur, hidupnya tidak dimatikan oleh Allah. Dia hidup dalam banyak kerajaan. Dia muncul dalam banyak kerajaan. Kecuali ketika Nabi SAW memegang tampuk kerajaan, Allah rantai dia sekejap supaya dia tidak menimbulkan gangguan kepada Nabi SAW. Dan sejak itu dia tidak muncul lagi di persada, kecuali di akhir zaman untuk memerintah dunia. Dan pada ketika itu Isa Al-Masih AS akan turun daripada langit untuk membunuh Dajjal. Dajjal Al-Masih akan dibunuh oleh Isa Al-Masih AS. Yang di bumi akan dibunuh yang di langit. Selagi yang di bumi tak keluar, yang di langit tak akan turun. Nah, itu dia punya sifat dia. Dajjal tidak boleh dibunuh oleh sesiapa kecuali Nabi Isa Al-Masih. Bukan Imam Mahdi, bukan para sahabat yang lain, bahkan sesiapa pun takdirnya sudah ditentu oleh Allah SWT. Dia tak mati, umur dia panjang. Mana dia duduk sekarang, Allah Ta'ala alam. Kita disunahkan mengelakkan Dajjal dalam sembahyang kita kan. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal wa qina 'adzabannar. Ini setiap kali ya. Setiap kali kita sembahyang, tahiyat akhir tu, tasyahud tu, kita disunahkan baca doa. Maknanya Dajjal walaupun tak keluar lagi yang nombor 1 tu, yang kepala dia punya bos tu, tapi Dajjal-Dajjal yang kecil-kecil sudah ada. Bini-bini Dajjal tu, Dajjal-Dajjal kecil sudah ada sebelum keluar yang tu. Yang ni duk rosakkan manusia sekarang ni, Dajjal-Dajjal kecil ni. Dajjal besar tak keluar lagi. Dia beri arahan daripada jarak jauh je dulu. Dia ada proksi-proksi yang bekerja. Dan ada para ulama dan pekaji menyebut antara Dajjal yang termasuk dalam 30 dulu ialah Saibaba. Kalau kita tarik Saibaba, boleh kita tengok dari YouTube orang yang rambut keriting, dan ciri-ciri kedajjalan dia ada. Dia mengeluarkan tepung daripada tangan dia, dan banyak dia buat perkara-perkara yang di luar mencari adat, sehingga kan ramai orang menyembah dia, termasuk orang Islam sendiri di India.
agama Hindu pun ada yang sembah dia. Dia bukan agama Hindu. Dia kononnya dia pun ketua kepada segala agama. Ini salah satu dajjal. Dan pengikut dia menganggap dia tidak akan mati. Kemudian akhirnya dia dah meninggal lah, dah mati kena kegagalan buah pinggan dan sebagainya. Akhirnya berkubur juga. Dulu orang sangat taksub pada dia, pegang kaki apa semua. Dia pergi mana-mana sangat dia hormati dan macam-macam lah. Boleh Google sendiri dalam YouTube ada. Ini pun salah satu dajjal, tapi dia bukan dajjal nombor satu lagi. Sebab yang dajjal tu akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Maka kita suruh nak baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Hadis-hadis yang suruh baca surah Yasin, surah Ali Imran dan semua hari Jumaat, hadis itu tidak mencapai darjah sahih. Bukan salah baca, tak capai darjah sahih. Yang capai darjah sahih hanyalah surah Kahfi sahaja. Dan dalam banyak-banyak hadis berkaitan surah Kahfi, hadis yang melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri adalah sanadnya sahih. Maknanya sah hadis yang mengatakan man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ati adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang telah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan diliputi dengan nur sehingga Jumaat akan datang. Seminggu kita berada dalam lindungan nur Allah, cahaya Allah, hidayah Allah SWT. InsyaAllah kita tidak akan terlibat dengan dosa-dosa selama seminggu dengan barakah surah Kahfi yang kita baca. Satu surah penuh lah. Ini hadis sahih. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini mauquf, yang berhenti kepada sahabat, tapi para ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan kalau hadis itu sahabat cerita tentang kelebihan, walaupun dia tak kata Nabi yang cakap, maka dia mesti ambil daripada Nabi. Kerana sahabat tidak akan menceritakan kelebihan. Kerana kelebihan surah, kelebihan amalan, dia tak boleh rekod. Dia tak boleh ijtihad. Tak boleh saya sebagai seorang ustaz, lalu saya pun rekod-rekod. Okey, kalau tuan-tuan baca surah Ali Imran pada hari sekian-sekian, dapat pahala begini-begini, tak boleh. Kelebihan begini-begini tak boleh. Sebab kelebihan pahala apa semua tu mesti bersandarkan pada nas, sama ada Quran ataupun hadis. Kalau sahabat cerita tentang pahala, walaupun tidak nampak direct dia sebut Nabi, mesti diambil pada Nabi. Kerana sahabat tidak akan melakukan bid'ah. Kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Tidak boleh dipertikaikan lagi. Dia punya autentik mereka dari sudut mereka menyampaikan hadis Nabi apa semua tidak boleh dipertikaikan. Jadi kalau dia tak sebut sahabat Nabi pun, memang kalau dia cerita kelebihan memang tak boleh. Dia kadang-kadang ada setengah-setengah orang cerita kelebihan tu, kelebihan ni, apa semua. Saya pun dapat kelebihan macam-macam. Bila hari 27 Rajab pun, hari-hari apa? Hari Isra' Mi'raj. Sedangkan Isra' Mi'raj 27 Rajab pun tidak sah pun, tidak banyak pendapat lagi. Cuma ulama tak bagi kita nak gaduh sangat. Dia letaklah 27 Rajab. Tambahan Rajab tu bulan haram, bulan mulia, itu saja. Tapi kita tak boleh confirmkan 27 Rajab. Kita nak buat Isra' Mi'raj 27 Rajab tu bulan lah. Tapi ada orang, anak buah saya sendiri dihantar pagi di WhatsApp. Dia kata puasa dia ambil daripada mana, dia pun sen-sen orang punya juga kan. Dia kata siapa yang puasa hari 27 Rajab tu, Isra' Mi'raj tu akan dapat pahala sekian-sekian. Kemudian kalau dia sedekah, macam dia berpuasa ke 1000 tahun ke begitu. Wah, kata dahsyat benar pahalanya. Ini tak ada, ni tak ada. Puasa tu tak ada hal lah. Puasa bulan haram, bulan mulia tu okey, tak ada masalah. Nak puasa banyak, nak baca Quran banyak apa semua. Tapi menceritakan pahala secara spesifik tu tak ada. Maka ini hadis palsu. Bila hadis palsu tak boleh nak sebarkan. Kalau kita tahu palsu, kita buat ke kepala nak sebarkan juga. Bimbang termasuk dalam hadis Nabi. Nabi kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa membuat pendustaan kepadaku dengan sengaja, maka Allah sedia satu seat, satu tempat dalam neraka. Tak pasal-pasal masuk neraka. Kerana sebarkan. Sekarang kita cepatkan. Puasa bulan Rajab sekian hari dapat pahala sekian-sekian apa semua. Di bulan Syaban nanti keluar pula ni hadis-hadis palsu pula ni. Walaupun bulan Syaban tu memang Nabi galakkan berpuasa, Nabi banyak berpuasa, tapi spesifik dia punya pahala sekian-sekian tu tak ada Nabi sebut. Kena berhati-hatilah, kena berhati-hati. Sebab mereka hadis palsu dia ada sepanjang zaman. Bukan dulu je, dia punya legasi dia masih berterusan sampai sekarang. Dan jangan kita penyambung lidah,
penyambung kepada hadis-hadis palsu dengan send dalam grup WhatsApp kita. Kononnya nak membuat kebaikan. Kebaikan tidak boleh dibuat dengan benda-benda yang batil. Tidak boleh. Jadi surah Kahfi ni memang ada hadisnya. Kalau nak baca Yasin malam Jumaat tu bacalah, tapi surah Kahfi memang ada hadis. Hadis yang sahih dan disebut dalam hadis lain, man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jumaah ada'alahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa baca surah Kahfi malam Jumaat, malam tadi lah. Kalau tak sempat malam hari ni, janji sebelum maghrib lah. Maka siapa baca malam, dia akan dapat nur, dapat cahaya daripada tempat dia baca tu sampai ke Baitul Atiq di Kaabah. Dia punya cahaya tu panjang bersambung sampai ke Kaabah, sampai ke Mekah. Berapa ribu kilometer tu. Jadi surah Kahfi ni kita nak tengok pula apa perbincangan surah Kahfi, maksud dia ataupun tajuk kandungan. Sebab surah Kahfi ada 110 ayat dan dia berada dalam kedudukan ke-18. Jadi kalau kita nak baca satu persatu dengan kuliah kita yang sebulan sekali ni, memang tak habis lah. Mungkin Covid dah habis, kita belum habis lagi. Covid insya-Allah habis. Sebab Quran dia sebut satu syarat kalau orang tadabbur Al-Quran, dia ada sebut jumpa ayat وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Macam tak ada kena-mengena kan, tapi kalau ditadabbur oleh para ulama, ulama menjelaskan bahawa ini menunjukkan bahawa semua segala bala bencana, sama ada wabak pun apapun, dia akan berakhir. Sebab dalam ayat itu Tuhan sebut وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, hendaklah kamu peringatkan mereka tentang hari-hari Allah. Ayat ini cerita tentang Nabi Musa AS. Ulama mentafsirkan hari-hari Allah ialah perkara berkaitan dengan hari-hari yang menimpa umat Nabi Musa. Ada perkara yang membahagiakan, ada perkara yang menderita. Kemudian Tuhan sebut untuk perkara yang menderita, Tuhan sebut sabar. Sabar dengan wazankan bahasa Arab fa'al. Sabar, fa'alun maknanya benda yang tidak berterusan. Sabar atas penderitaan tidak berterusan. Kerana penderitaan dia tidak selalu datang. Dia sekali-sekala, kemudian dia akan berakhir. Sedih, lepas 2-3 hari okey lah. Sebab tu Tuhan guna sabar. Maknanya segala wabak, segala penderitaan dan apa-apa dia akan berakhir. Termasuklah Covid, dia akan berakhir juga suatu hari nanti. Jadi kita harap cepat-cepat dia berakhir. Tapi bila syakur, Allah gunakan atas wazan fa'ul dan menunjukkan syakur, dia tak guna syakir, tapi dia guna syakur kerana bersyukur atas nikmat berterusan. Kerana kita dapat nikmat setiap hari, bahkan setiap detik. Ketika kita berada dalam masjid ni pun kita dapat nikmat. Jantung kita berdenyut, pankreas kita berfungsi, buah pinggang kita dapat, semua nikmat berlaku. Dapat masuk universiti, dapat sihat, dapat makan sarapan, dapat apa, semua nikmat. Tak kena Covid pun nikmat, kena Covid pun masih nikmat. Sebab tidak teruk dia punya simptom, hanya kawalan kendiri sahaja. Tak ada kena tidurkan dengan apa. Saya kena Covid 2 minggu bulan lepas. Alhamdulillah tak ada simptom teruk lah. Ada simptom teruk. Ada orang yang simptom teruk pun kita masih bersyukur lagi, walaupun dalam keadaan kita dapat macam bala. Bahkan kalau kita renung-renung, setiap bala yang menimpa kita tu ada hikmah untuk mematangkan kita, memberi pengalaman kepada kita dan apa-apa sahaja yang bila direnung, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab tu syakur disebut kesyukuran yang tidak akan putus-putus, yang mesti dilakukan setiap masa kerana nikmat berterusan. Tidak pernah Allah potong nikmat kita, sama ada kita sedar atau tidak. Jadi surah Kahfi yang pertama sekali, dia punya tajuk dia. Okey, dia punya tajuk dia. Yang pertama, meluruskan akidah yang menyimpang. Tajuk surah Kahfi yang mula-mula kerana dia surah diturunkan di Mekah dan berkah. Sebelum dapat kuasa, dia menjurus kepada perkara berkaitan dengan akidah. Untuk membetulkan akidah. Akidah orang-orang kafir Quraisy bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada puteri-puteri. Orang kafir Quraisy. Dia kata malaikat, kerana malaikat tu terbutah kan, kalau belajar bahasa Arab menunjukkan perempuan maka dia kata malaikat tu anak-anak perempuan Allah. Tak betul lah.
Orang Kristian pula mengatakan Nabi Isa anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair alaihissalam adalah anak lelaki Allah. Pendek kata, semua agama-agama di dunia ini pasti dia akan syirik. Dia tak akan mendakwa Tuhan itu satu. Agama Hindu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai keturunan. Ada anak, ada apa, keturunan macam-macam. Sama juga, cuma mereka lanjutkan lagi. Sehingga ke Maulana Abul Hasan An-Nadwi pernah menulis bahawa di India pernah mencapai 3 juta Tuhan. Maknanya tak ada, ini hakikat, bukan kita nak hitam agama lain, hakikat. Tak ada agama yang tauhid, yang kata Allah Tuhan itu satu kecuali Islam. Agama Jepun, Shinto, dia mengatakan Tuhan ada 2. Satu Tuhan cahaya, satu Tuhan kegelapan. Agama Buddha juga begitu, menyembah Buddha sebagai, walaupun mereka mengatakan di sana ada Tuhan yang paling berkuasa, tapi tetap mereka akan menggunakan perantaraan untuk deal kepada Allah. Tetapi Islam satu-satunya agama yang bersih daripada syirik. Kita tidak memerlukan perantaraan sesiapa untuk deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa dan di mana-mana sahaja kita boleh, tak perlu nak jumpa ustaz, tolong saya beritahu ke Tuhan ampunkan dosa saya, Maulana, tak perlu. Walaupun kita rasa hina macam mana kita pun, berdosa banyak macam mana pun, kita boleh direct dengan Allah. Tapi orang-orang jahiliah dulu tidak. Mereka menggunakan patung-patung berhala. Menggunakan patung berhala Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza, sehingga bercecah 360 patung berhala. Mereka kata Allah Tuhan, tapi kenapa melalui patung? Kononnya patung inilah akan menyampaikan kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakununna Allah. Banyak ayat-ayat yang semacam ini. Kalau Muhammad, kalau kamu tanya mereka ni buat kami Quraisy lah, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Ada seorang sahabat nama Husain. Nabi tanya dia, kamu menyembah siapa? Aku menyembah Tuhan lah. Tuhan. Berapa Tuhan? 7 Tuhan, dia kata. Cuba kamu cerita 7. Dia kata 6 Tuhan di langit, 6 Tuhan di bumi, 1 di langit. Dekat bumi dia ada 6 patung-patung yang dia sembah, tapi di langit 1. Allah hanya di langit. Habis kalau kamu nak minta rezeki, kamu minta ke siapa? Ya di langit. Kalau nak minta sehat, di langit. Kalau macam tu tak payahlah yang dah ni ambil langit terus. Dia pun kata ya, tak ya juga. Akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata, Allah rakam dalam Quran, kami tidak menyembah patung berhala wahai Muhammad. Kami jadikan dia perantaraan sahaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tak. Kita boleh deal dengan Allah sendiri. Bahkan Allah mempunyai koleksi nama-nama yang indah untuk kita jadikan sebagai medium untuk meminta sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita nak minta rezeki, Allah ada nama Ar-Razzaq. Allah juga nama dia Ya Razzaq. Kan matching tu. Kita nak minta rezeki, kita minta Ya Razzaq, wahai Tuhan yang memberi rezeki, tolong beri rezeki padaku. Kan matching dengan permintaan kita. Kita nak minta penyakit, kita ada Al-Bari, ada Ya Salam yang menyelamatkan. Kan matching. Sebab tu 99 nama bukan 99 Tuhan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai koleksi nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Cuma kadang-kadang kita tak kreatif. Kalau berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, tu je kita. Padahal nama-nama Tuhan ni banyak. Gunakan. Saya susah ustaz nak faham. Bila pensyarah terangkan dalam kelas, tak berapa nak faham. Kan kita ada Ya Alim, Ya Khabir. Saya bab-bab yang okey, biasa-biasa boleh faham. Tapi kalau terperinci tu, bila pensyarah dah mula masuk yang ilmu-ilmu yang dalam-dalam, dakik-dakik tu, yang terperinci, saya jadi bela sikit. Kita ada Ya Khabir, Tuhan yang maha mendalam pengetahuan. Maka tawassulkan dengan nama ini. Jadi surah Al-Kahfi ni dia nak meluruskan. Antaranya yang nak diluruskan akidah mengatakan Tuhan ada anak. Sebab itu dalam ayat keempat surah Al-Kahfi menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran nak peringatkan kepada orang-orang yang berkata Allah ada mempunyai anak, Allah mengambil anak. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas tu,
Surah Al-Ikhlas ni dia cerita pasal Allah saja, dia tidak cerita pasal Nabi Muhammad. Tapi baru ni ada orang yang tafsir ke kul huwallah. Katakanlah huwa, dia itu Muhammad, Allahus Samad, Allahu Ahad, Allah yang Esa. Kita pun kena break lah. Macam mana tiba-tiba katakanlah dia itu Muhammad, kemudian cerita pasal Allah pula. Ada yang ustaz-ustaz ada setengah yang tafsir macam ni. Sedangkan kalau kita tengok sebab nuzul, sebab turun ayat ni, dia tak ada kaitan dengan cerita pasal Nabi Muhammad. Sebab orang tanya pasal Allah. Wahai Muhammad, kamu ceritakan Tuhan kamu ni macam mana? Maka Tuhan berkata, kul, kau cakap pada dia Muhammad. Kau ceramah pada mereka Muhammad. Huwallah, dia yang mereka tanya tadi, huwa Allah ahad. Dia ialah Allah yang Esa, yang tunggal. Allahus Samad, Allah tempat bergantung dan tempat tumpuan seluruh makhluk. Lam yalid, tidak beranak Allah ini. Walam yulad, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak serupa dengan Allah. Kan cerita pasal Allah belaka tu. Mana datang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sana ada ayat lain. Jangan nak campur aduk jadi pening ambil semua kan. Nak campur aduk. Ni tak sah ambil lah kalau ada orang tafsir gini-gini, sufi tak sufi, tasawuf tak tasawuf pun. Sebab tak ada tafsir muktabar. Yang saya rujuk setakat di 20 buah tafsir muktabar yang hebat-hebat, termasuk Ibnu Katsir, Adwaul Bayan, tafsir Habka sendiri, tafsir Nusantara, tafsir Arab pun tak ada pun. Termasuk tafsir Ibnu Abbas sendiri, tafsir bahawa sepupu Nabi SAW yang disebut sebagai Habrul Ummah, Turjumanul Quran, penterjemah ataupun nafsir Al-Quran, pun kata Allah itu merujuk pada Allah, bukan huwa itu merujuk pada Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang boleh juga. Jadi boleh jadi pening orang. Boleh bawa syirik juga. Cerita Allah, cerita Muhammad. Lepas tu nak hurai macam mana Pak Ustaz? Jadi Al-Quran jadi oleh para ulama untuk menjelaskan. Majoriti ayat Al-Quran boleh dipahami oleh semua orang, termasuk orang kafir pun. Berapa ramai orang kafir masuk Islam baca terjemahan dia pun bukan baca yang bahasa Arab tu. Dr. Jeffrey Lang, pakar matematik di sebuah universiti di Amerika Syarikat, masuk Islam bukan dia dengan ceramah pendakwah Amerika Syarikat. Dia baca Quran dalam bahasa Inggeris. Dr. Tajassud, pakar kulit daripada Thailand, memeluk Islam setelah dia membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Dia pakar kulit. Bila dia baca ayat kullama nalidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, terperanjat dia tuan. Tak kala kulit-kulit mereka terbakar dalam neraka, kulit-kulit ahli neraka terbakar, Tuhan tak sebut daging, Tuhan tak sebut tulang, Tuhan sebut kulit. Kami akan tukar kulit-kulit lain. Tuhan tak kata tukar daging, Tuhan tak kata tukar tulang. Yang dominan, Tuhan kata tukar kulit. Kenapa tukar kulit? Liyadhuqul azab, untuk merasakan kesakitan. Sedangkan pakar-pakar kulit yang dia ada PhD dalam kajian kulit ini hanya beberapa dekad sahaja menemui bahawa kesakitan manusia adalah pada kulitnya. Kulit ini tuan, yang akan rasa hipitan panas kulit. Dia kata ayat ini bukan disampaikan oleh Muhammad 1400 tahun lebih, tetapi dia ayat pencipta kulit, yakni Allah SWT. Sebab itu pada persidangan berikutnya, ketika dia diberikan peluang untuk berucap, dia memegang Al-Quran, dan selepas dia berucap, dia mengucap kalimah syahadah, antaranya teruja dengan penemuannya yang berkaitan. Dia bukan Islam pun, baru baca terjemahan. Bagaimana kita yang Islam, baca terjemahan pula, baca apa, insya-Allah boleh. Cuma kalau ayat hukum hakam kita tak faham, kena rujuklah tafsir. Di sana ada ayat yang boleh faham. Boleh fahamlah dari sudut itu. Tadabbur, kena tadabbur. Bukan kita nak jadi penafsir Al-Quran untuk kefahaman sendiri. Ada ayat-ayat yang kita baca boleh. Tuhan tidak eksklusifkan hanya untuk ulama sahaja. Untuk ulama sahaja. Saya bercakap ni, saya bertanggungjawab sebab saya dah rujuk lebih dahulu. Kita tadabbur para ulama. Jadi dia nak cerita tentang akidah yang menyimpang. Antara akidah yang menyimpang, Zuhur masuk ke apa? Dia minit ya. Antara akidah menyimpang zaman dulu, mereka tak percaya pada hari akhirat. Akhirat ni tak. Kalau mati ni, pernah orang kafir pergi jumpa Nabi, dia ambil tulang unta ke apa yang dah gepuk tu, dia pelrai macam tu. Dia kata kalau dah macam ni, takkan dia hidup balik. Tak percaya pada akhirat. Maka Allah beri cash, Allah tunjukkan secara fizikal bagaimana
beberapa orang lelaki, budak lelaki tadi yang kita akan cerita lebih lanjut, fityatun tadi, pemuda-pemuda, mereka ditidurkan dalam gua 300 tahun mengikut kalender Masihi dan 309 tahun mengikut kalender Hijrah. Tuhan sebut dua-dua, 300 tambah 9 bagi mewakili kalender Hijrah. Kerana Hijrah dia tak ada 31, 29, 30, dia tak ada sampai 31. Kalender Masihi sampai 31. Jadi kalau dalam 300 tahun tu dia akan tambah 9 tahun. Sebab tu saya selalu beritahu, umur kita mesti dikira mengikut kalender Hijrah. Kalau kita nak kira ikut umur Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad meninggal dalam 3 tahun, bukan dalam 3 tahun mengikut Januari Februari, dalam 3 tahun mengikut kalender Hijrah. Maknanya kalau kalender Januari Februari, Nabi Muhammad SAW meninggal umur 61 tahun lebih. Sebab tu kalau siapa pencen dan dia meninggal umur Nabi, dia ada setahun lebih lagi selepas dia pencen. Sebab tu jangan nak tunggu pencen untuk buat kebaikan. Ustaz, nanti pencen saya akan follow lah kuliah-kuliah. Saya akan datanglah sembahyang berjemaah. Saya akan bersedekah. Tak masalahnya kalau pencen kadang-kadang setahun lebih. Tahun pertama baru nak raung dunia. Nak raung dunia dulu. Lagi mana anak nak berbasikal ke, naik motor besar ke, ataupun pusing Malaysia je. Tahun kedua barulah nak berjinak-jinak. Takut tak sempat lah. Tak sempat. Kalau ikut umur Nabi, dan Nabi dah beritahu, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa kulluhum man yajuzu zalik. Umur umat aku antara 60 70 je. Yang lebih daripada tu tak ramai. Cuba cari kat kampung kita ada, kat taman kita, kampung kita yang lebih 90 tahun ke atas. Jarang dah nak jumpa. Jarang. Kalau ada umur 100 tahun, 115, wartawan Sina, wartawan akhbar mana akan datang, berikan mikrofon. Soalan pertama, kenapa Atuk belum meninggal lagi? Contoh kan? Sebab terkejut, 115 tahun tak mati lagi. Apa rahsianya? Contoh. Sebab apa? Tak ada dah. Semakin dekat-dekat. Terutama musim-musim Covid ni, musim-musim sekarang orang muda pun balik awal. Jadi berhati-hati lah. Nabi dah beritahu. Sebab tu dia cerita, dia tunjukkan tidur dalam gua selama 300 tahun. Untuk menunjukkan inilah contoh kepada akhirat. Umat dulu kalau Tuhan nak beri pengajaran, Tuhan bayar, Tuhan tunjukkan segi fizikal. Mereka tak ada nak saing-saing kaji-kaji yang semua, tak ada. Ada pun umat lain Tuhan beri mukjizat Al-Quran dan bentuk kajian. Mereka fikir mereka apa? Allah, Masya Allah, kaji hebat. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu sikit habuk untuk membentangkan tentang seekor nyamuk betina. Allah sebut nyamuk betina, ba'udah, bukan nyamuk jantan. Kalau dibuat kajian, memang nyamuk-nyamuk yang memberikan masalah kepada penyakit, terutama nyamuk Aedes dan sebagainya, adalah nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Nyamuk jantan gigit, okey je, tak ada apa sangat. Nyamuk betina tu bahaya. Wama fawqaha, dan yang lebih rendah, lebih kecil daripada nyamuk, termasuk virus. Termasuk virus Covid. Kecil, tak nampak, lebih pada nyamuk. Tak adalah Tuhan sebut virus, kerana zaman tersebut orang tak kenal lagi virus. Kalau sebut virus, bengok Nabi Abu Jahal, ni apa hal kau bincang mana? Virus apa? Virus. Tuhan beri isyarat yang lebih kecil daripada nyamuk betina, termasuk virus. Dan orang yang membaca Quran, mereka yang buat kajian, mereka yang doktor dan sebagainya, akan lihat betapa mukjizatnya ayat Quran, walaupun beberapa patah ayat Quran sahaja. Itu Quran. Tapi dulu tak, dia tunjuk cash. Kalau jahat, Tuhan bayar cash terus. Bayar cash, datang hari ribut apa semua, tak ada seorang pun hidup. Sekarang buat jahat pun okey lagi, bulu kilir, boleh apa, tak ada, berbasikal waktu petang, kemudian pergi makan-makan, jalan-jalan cari makan, tak ada apa pun. Tak semayang, tak apa. Sebab Tuhan berikan supaya dia berfikir suatu hari nanti. Cuma saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Kalau orang jahil, kata ulama, biasanya sebelum dia meninggal, Tuhan akan beri hidayah. Dia akan kembali kepada jalan. Dengan istilahnya hijrah. Tapi kalau sombong, biasa tak. Sombong tak ada harapan. Sombong, tak nak dengar, tak nak apa. Berkecilkan fakta-fakta walaupun daripada Quran dan hadis, apa semua. Sombong dia tak akan mendapat hidayah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairi haqq wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha wa in yara sabila rusli la yattakhidhuhu sabila wa in yara sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Aku akan palingkan orang-orang yang sombong dan takbur di atas muka bumi dengan tidak sebenar daripada kebenaran.
Apabila mereka mendengar, melihat ayat-ayat Allah, sama ada ayat mazurah yang boleh ditengok dengan mata kasar dan boleh dibuat kajian, atau ayat makru'ah, ayat-ayat yang boleh dibaca seperti Al-Quran dan sebagainya, mereka tidak akan percaya. Bahkan mereka pelekehkan, mereka sombong. Dan apabila mereka melihat jalan kebenaran yang dipimpin oleh ulama, orang-orang yang baik-baik, mereka tidak akan mengambil jalan tersebut. Tapi bila mereka melihat jalan yang sesat, yang telah merosakkan ramai orang yang terlibat dengan jalan tersebut, mereka akan ambil jalan tersebut dengan sombong, seolah-olah mereka lah yang hebat dan tidak mendengar nasihat walaupun orang beritahu ayat Quran. Biasa yang ini kata, bukan saya cakap, kata Dr. Ramadan Al-Buti, Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab Mu'jizatul Quran, mereka tak akan dapat hidayah. Saya nak tutup dengan satu cerita, sempat lagi sikit saya rekahkan. Ada seorang ulama nama Syekh Abdullah Al-Qasim. Ulama ni hebat, asal Arab Saudi, menuntut di Al-Azhar. Sebab masa tu di Saudi belum ada lagi Universiti Madinah, semua belum ada. Maka dia menuntut di Azhar. Hebat, sehingga kan dia digelar sebagai Ibnu Taimiyah zaman tersebut. Hebatlah dia, hebat. Dia menulis kitab-kitab yang sangat hebat, dan satu penyakit dia sombong dan takwa. Kerana setiap kali dia menulis kitab, di belakang tulisan dia akan membuat syair-syair yang memuji dirinya. Kononnya dia hebat, dia apa semua. Dan ulama yang menjadi gurunya, antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, memberikan nasihat, tolong kamu padamkan apa syair-syair yang memuji diri itu. Tapi dia tidak mahu. Dia mengkritik ulama-ulama Azhar yang dia berbeza pendapat. Beza pendapat biasa, tapi dia merendah-rendahkan gurunya seolah-olah dia sangat hebat. Dan akhirnya Allah Ta'ala palingkan hatinya akibat kesombongannya. Dia menjadi seorang yang terbalik 360 darjah. Bukan lagi menulis kitab-kitab membela Islam, tapi menyerang Islam. Dan kemuncak daripada kesesatan, dia bukan berpindah agama daripada Islam kepada Hindu, kepada Buddha, kepada apa agama lain, Kristian tidak. Dia terus menjadi etis dan langsung tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia meninggal tahun 1996 dalam keadaan menjadi etis. Na'udzubillah min zalik. Boleh Google dalam YouTube, dalam internet boleh jumpa Syekh Abdullah Al-Qasimi atau tarik ulama-ulama yang murtad. Dan kita bimbang kesombongan inilah yang menyebabkan iblis yang bergelar Azazil dan Al-Haris, satu nama yang mulia, terkeluar daripada syurga kerana dia berdialog dengan Allah. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Buat apa sujud? Aku dicipta daripada api, Adam dicipta daripada tanah. Tanah bukan daripada cahaya. Ni ada orang kata manusia dicipta cahaya. Quran cakap tanah, dia cakap cahaya. Quran menyebarkan fakta, dia menyebarkan auta. Tak boleh. Quran hadis. Siapa-siapa cakap berlawan dengan Quran hadis, reject. Jadi, insya-Allah kita akan kupas lagi berkaitan dengan surah Kahfi, apa yang nak di-highlightkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Kahfi, di samping berkaitan dengan akidah yang bercerita tentang manusia boleh hidup lagi bila Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun, kemudian dia boleh bangkit, dan insya-Allah kita akan ceritakan dengan lebih detail kisah tersebut pada pertemuan akan datang. Yang baik semua datang daripada Allah yang hebat, yang mulia. Kelemahan, kesilapan datang daripada saya yang lemah. Tertangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Boleh duduk sini.